Failah seterusnya adalah pengenalan. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian dan keunikan bangsa serta etniknya. Walaupun kita mempunyai rakyat yang berlainan bangsa, namun Malaysia tidak menghadapi masalah berkenaan perbezaan tersebut. Hal ini telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang penuh dengan warna-warni dan mempunyai keunikanan tersendiri. Sebagaimana yang kita ketahui juga, kaum Iban merupakan salah satu kaum yang terdapat di Malaysia. Masyarakat Iban ini berasal daripada Sarawak dan merupakan suku kaum yang terbesar yang berada di Sarawak. Kaum Iban terbahagi kepada beberapa suku kaum sebagai contoh Balau, Sembayau, Lemanak dan lain-lain. Pada zaman dahulu, kaum Iban ini sangat terkenal sebagai pejuang yang handal dan berani dalam perburuan kapal dan perlanunan. Kaum Iban lazimnya tinggal di kawasan pedalaman berbanding daripada kawasan bandar. Hal ini kerana kebanyakan mereka mengamalkan aktiviti ekonomi tradisional seperti bercucuk tanam, menternak binatang dan juga memungut hasil hutan. Kaum Iban mempunyai adat resam yang unik dan mereka juga berpegang kuat terhadap adat dan juga agama mereka. Dari sudut agama, mereka ni menyembah Tuhan dan yang dikenali sebagai Singgalong Burong dan juga Tuhan Burong Peperangan. Namun kini, kebanyakan daripada mereka telah pun menganut agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Isma Izzah binti Wan Ahmad Rizwan. Nombor metrik 289700. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang sejarah kaum Iban di Malaysia. Pada sekitar tahun 1980, seramai 1/3 orang merupakan masyarakat Iban daripada jumlah keseluruhan rakyat di Sarawak. Kebanyakan pertempatan penduduk Iban di Sarawak adalah di kawasan tanah yang rendah. Namun, terdapat juga segelintir masyarakat Iban yang tinggal di kawasan tebing sungai dan di rumah panjang. Rumah panjang ini merupakan salah satu simbolik iaitu rumah tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Rumah panjang ini merupakan rumah kediaman masyarakat Iban yang mempunyai beberapa pintu atau lebih dikenali sebagai bilik. Setiap pintu bilik ini telah didiami oleh satu keluarga sahaja. Pada pertengahan abad ke-16, masyarakat Iban telah berhijrah ke Borneo. Namun, ramai di antara mereka telah menganut kepercayaan yang telah diamalkan oleh penduduk Kalimantan Borneo. Masyarakat Iban telah berhijrah bersama dua kumpulan ke Sarawak melalui laluan yang berbeza-beza. Misalnya, dari bahagian Ulu Kapuas Indonesia bagi kumpulan yang pertama serta bagi kumpulan yang kedua pula dalam Sarawak adalah di Batang Ai. Seterusnya, masyarakat yang tinggal di kawasan Limbang Brunei mempunyai beberapa kumpulan dalam setiap kampung yang tinggal di kawasan pedalaman. Antara kumpulan yang telah ditubuhkan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Sebagai contoh, orang Seribas telah menggelarkan diri mereka kami Seribas. Namun, sesetengah kumpulan juga ada yang telah menggelarkan diri mereka kami Iban. Perkara seperti ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka kurang berinteraksi serta berhubung dengan baik di antara satu sama lain. Masyarakat Iban mempunyai tuhan atau petara yang sangat ramai. Masyarakat Iban juga pada zaman dahulu akan sentiasa dilindungi oleh petara kerana petara sangat kasihkan sesiapa sahaja yang sentiasa memuja kekuatannya. Petara telah melindungi masyarakat Iban dengan menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya iaitu kuasa dalam alam gaib. Petara yang telah dimaksudkan adalah seperti yang pertama Bungsu Ribut, The Gods of the Winds. Yang kedua Petara Kebong Langit, Gods of the Heavens. Dan yang ketiga Petara Pucuk Kayu, Gods of Tree Tops. Dan yang keempat Petara Tengah Tanah, Gods of Earth. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri bin Ayub. Nombor metrik saya 287343. Hari ini saya akan membentangkan pakaian tradisional kaum Iban bagi jantina lelaki. Pakaian tradisional kaum Iban bagi jantina lelaki dikenali sebagai baju borong. Baju borong merupakan pakaian tradisional lelaki kaum Iban dan dipercaya baju ini digunakan oleh lelaki kaum Iban yang gagah dan berani ketika peperangan. Kebiasaannya, lelaki yang memakai pakaian ini dipanggil sebagai keleng di mana ia melambangkan dan membawa maksud seorang lelaki Iban yang gagah dan kacak.
Baju burung ini juga biasanya dipakaikan dengan pelbagai perhiasan dan komponen pakaian seperti baju gagong, baju burung ruai, kain sirat, ketapu, terabai dan banyak lagi. Baju burung juga dipakai ketika adanya majlis seperti menyambut tetamu dan pesta perayaan. Perhiasan pakaian bagi pakaian tradisional kaum Iban bagi jantina lelaki, yang pertama adalah baju gagong. Baju gagong adalah sejenis baju yang tebal dan keras yang diperbuat oleh kulit beruang. Yang kedua adalah kain sirat. Kain sirat dikenali sebagai kain cawat dan digunakan dengan melilit dari pinggang ke celah kelengkan. Dan yang ketiga adalah ketapu. Ketapu merupakan sebuah topi yang dipakai di atas kepala yang diperbuat oleh rotan dan dianyam mengikut citarasa masing-masing. Dan yang kelima adalah terabai. Apakah itu terabai? Terabai merupakan alatan peperangan orang Iban. Terabai digunakan dalam tarian dan peperangan. Dan terabai ini digunakan oleh kaum lelaki. Dan yang terakhir adalah baju burung. Baju burung merupakan pakaian tradisi lelaki kaum Iban. Baju burung dipakai bersama perhiasan yang lain seperti baju burung ruai dan sebagainya. Pakaian tradisional kaum Iban bagi jantina perempuan dipanggil sebagai ngepan Iban. Ngepan Iban merupakan pakaian tradisi wanita suku Iban. Cara pemakaian ngepan Hindu Iban ini mempunyai maksud tertentu bagi setiap perhiasan yang dikenakan. Setiap cara pemakaian busana tersebut hendaklah dengan cara yang betul agar tiada perkara yang negatif akan berlaku. Ngepan Iban berasal daripada seorang gadis yang bernama Kumang. Kumang merupakan seorang gadis yang baik dan pandai dalam sebarang kerja wanita seperti bertenun, ngebat dan membuat anyaman. Kemahiran yang dimiliki dalam membuat pakaian telah menjadi rujukan sebagai pakaian tradisional masyarakat Iban. Pakaian yang lengkap dengan perhiasan perak, gangsa, manik dan kain yang cantik telah dijadikan model sebagai pakaian tradisional ini. Cara pemakaian pakaian ini mempunyai maksud yang tertentu bagi setiap perhiasan yang dikenakan. Perhiasan pakaian tradisi kaum Iban bagi jantina perempuan yang pertama adalah sementing ringgit. Sementing ringgit merupakan lingkaran tali pinggang yang diperbuat oleh duit shilling yang juga dikenali sebagai taki gobeng. Dan yang kedua adalah lampit. Lampit merupakan tali pinggang perak yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kekemasan dan sebagai perhiasan wajib. Dan yang ketiga adalah kain karap. Kain karap merupakan seperti kain sarung cuma berparas lutut. Kain karap biasanya dihiasi dengan corak jalur-jalur dan corak geometri. Perhiasan pakaian tradisi kaum Iban bagi jantina perempuan yang keempat adalah sunggu tinggi. Sunggu tinggi dipakai di kepala yang diperbuat daripada perak yang bercorak bunga-bungaan. Dan yang kelima adalah tangguh. Tangguh atau dikenali sebagai merek empang dihasilkan daripada manik dan dihiasi berbola kain bagi menutup bahagian dada. Dan yang keenam adalah tumpah pirak. Tumpah pirak merupakan gelang perak yang dipakai bersama ngepan Iban sebagai alat perhiasan yang wajib. Dan yang ketujuh adalah selampai. Selampai dihiasi dengan corak tenungan dan dipakai sebagai selendang di bahu dan diselempangkan di badan. Dan yang ke-8 adalah geruncung. Geruncung merupakan gelang kaki yang dipakai dengan tujuan sebagai perhiasan dan mencantikkan lagi ngepan Iban. Dan yang terakhir adalah buah pau. Buah pau merupakan sejenis perhiasan yang dibuat daripada perak yang bentuk seperti buah pau. Apa yang kita dapat simpulkan adalah pakaian tradisional kaum Iban amat bermakna sebagai salah satu identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Nilai-nilai budaya yang ditanam dalam diri setiap masyarakat tanpa mengira peringkat umur yang berbentuk satu sikap di mana mereka berpegang teguh kepada kepercayaan dalam meneruskan dan mewarisi adat dan istiadat yang telah dijaga pada sekian lamanya.
Pemeliharaan pakaian tradisional masyarakat Iban merupakan tanggungjawab kita semua agar pakaian tradisional tidak lapuk dek zaman dan terus diingati. Malah, kita harus menjaga pakaian tradisi ini daripada ditelan oleh arus pemodenan. Pakaian kaum Iban juga merupakan busana simbolik kaum Iban ketika hari perkahwinan, majlis keramaian, menyambut tetamu hormat dan merayai sebarang perayaan. Oleh itu, pentingnya pemeliharaan pakaian tradisional ini kepada kaum Iban di Malaysia.